adalah berita mengenai ranking yang terbaru mengenai Times Higher Education 200 universiti yang terbaik, dan Malaysia tidak adalah dalam senarai itu, dan ini menunjukkan betapa mencabar masalah-masalah yang akan Malaysia menghadapi apabila mahu menjadi satu negara yang bersaing di dunia. Walau dalam ranking ini negara-negara yang lain khasnya di Asia yang ada dapat tempat, sama ada di Australia ada 8 universiti, Jepun 5 universiti, Korea Selatan 4 universiti, Hong Kong 4 universiti, negeri China 2 universiti, Singapura 2 universiti, Taiwan 1 universiti, dan New Zealand universiti. Yang itulah latar belakang yang kita perlu renung apabila kita bincang mengenai bajet 2013. Tuan Ketua, selepas pembentangan belanjawan 2013 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri ada kata bahawa belanjawan 2013 adalah merupakan yang bajet yang terbaik sekali setakat ini, dan pujian berlambung-lambung itu telah disambut oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang lain. Yang Amat Berhormat juga menafikan yang belanjawaan 2013 adalah belanjawaan election, dan saya percaya tiada seorang ahli parlimen sama ada BN atau PR yang bersetujui, dan saya rasa Yang Amat Berhormat sendiri pun tak yakin dengan penafian beliau. Tuan Ketua, sama ada belanjawan 2013 akan dikenang oleh pemimpin UMNO dan BN sebagai belanjawan yang terbaik dalam tempoh 55 tahun ini sangat bergantung kepada hakikat. Adakah ia akan menjadi satu silver bullet untuk membolehkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dapat kemenangan cemerlang dalam pilihan raya besar yang akan datang dengan majoriti 2/3 parlimen, atau sama ada ia menyebabkan Yang Amat Berhormat menjadi Perdana Menteri UMNO yang terakhir, atau satu permulaan baginya untuk ditumbangkan dari jawatan Presiden UMNO dan Perdana Menteri seperti mana yang terjadi kepada Yang Amat Berhormat Kepala Batas pada 2009 yang akhirnya menjadi trofi terbaru kepada Tun Dr. Mahathir dengan 3 kepala tim caps, Timbalan Perdana Menteri dan 2 Perdana Menteri dalam karungnya, adalah disebabkan Yang Amat Berhormat tidak yakin yang belanjawan 2013 walaupun memberikan gula-gula untuk setiap pengundi dapat menjadi batu loncatan atau silver bullet bagi, maka beliau kerap menundakan pembubaran parlimen serta mencatat rekod sebagai Perdana Menteri tanpa mandat pilihan raya sendiri untuk tempoh masa terpanjang jika dibandingkan dengan keempat-empat Perdana Menteri selepas Tun Abdul Rahman, termasuklah bapa beliau Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir dan Tun Abdullah. Disebabkan kurang keyakinan beliau mencipta secara memalukan apabila dengan apa yang berlaku menukar pembentangan belanjawan 2013 menjadi ceramah pilihan raya. Yang Amat Berhormat mengejutkan ahli-ahli parlimen dan rakyat Malaysia yang mendengar pembentangan itu apabila 6 peringatan pertama ucapan bajet 2013 merayu rakyat Malaysia untuk terus menyokong kerajaan UMNO BN sambil menemparkan tuduhan-tuduhan dan sentiran-sentiran terhadap Pakatan Rakyat. Tetapi beliau telah berlebih-lebih apabila 14 peringatan akhir daripada 174 peringatan ucapan belanjawannya digunakan tanpa segan silu mengagung-agungkan pemerintahan UMNO BN dan mengutuk Pakatan Rakyat, sehingga ramai daripada kedua-dua belah pihak mengelingkan kepala disertai runggutan yang sama bahawa pembentangan belanjawan 201 menunjuk betapa kurang kelas dan standard sama ada daripada segi jawatan beliau atau bajet. Terbukti di sebalik bajet 2013 tersembunyikan Yang Amat Berhormat yang tidak berkeyakinan serta sedang dihantui dan diburu kebimbangan bahawa ucapan bajet
yang keempat ini mungkin belanjawan UMNO BN terakhir di Parlimen dalam sejarah negara. Sebab itulah meskipun Yang Amat Berhormat bercakap besar dengan penuh yakin rakyat Malaysia akan terus menyaksikan 6 lagi belanjawan dengan dibentangkan kerajaan UMNO BN untuk transformasi Malaysia daripada negara berpendapatan pertengahan kepada negara berpendapatan tinggi, Yang Amat Berhormat sebenarnya terus memainkan watak Hamlet dari karya Shakespeare, to be or not to be, dan tak boleh buat keputusan mau bubar atau tak mau bubar Parlimen sejak tahun lalu. Dalam kesimpulan pembentangan belanjawan bajet 2013, Yang Amat Berhormat ada berkata, kita tahu ada pihak yang meniru supaya mereka diberi peluang untuk membentuk kerajaan. Secara berlapang dada, dalam sebuah negara yang demokratik, kita faham tidak salah menawarkan diri kerana mereka juga ada hak. Namun pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan siapa akan mendapat mandat melalui peti undi. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengakui hak parti-parti politik di dalam sistem demokrasi untuk diberikan peluang membentuk kerajaan seterusnya, dan rakyatlah menentukan mutlak siapa akan diberikan mandat melalui peti undi. Tetapi satu yang tercicir adalah kegagalan beliau untuk mengisytiharkan dan menjanjikan secara jelas yang beliau akan memudahkan dan memastikan peralihan kuasa yang aman untuk pertama kali dalam sejarah. Sekiranya itulah keputusan dari peti undi untuk memberitahu dunia yang Malaysia telah menjadikan negara demokrasi yang normal, kerana itulah salah satu syarat untuk menjadi demokrasi terbaik dunia, seperti yang pernah Yang Amat Berhormat ucapkan. Saya sebenarnya telah pun banyak kali mengajukan soalan ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sepanjang 3 tahun ini, tetapi beliau menolak untuk bersuara meskipun ucapan beliau yang infamous meniru UMNO mempertahankan Putrajaya dengan apa cara sekalipun, walaupun berkecai tulang dan juga badan, walau bercerai jasad dari nyawa, menimbulkan tanda tanya adakah beliau dan UMNO benar-benar mahu Malaysia menjadi demokrasi terbaik dunia. Di dalam sistem demokrasi yang normal, baik di United Kingdom, negara-negara Kesatuan Eropah, Australia, New Zealand, Kanada, Amerika Syarikat, malahan juga Jepun, tiada rakyat akan meragui yang peralihan kuasa di antara parti politik dapat berlaku dengan aman, baik di peringkat negara atau negeri, sekiranya itulah keputusan-keputusan pengundi di dalam pilihan raya. Tetapi kesnya berbeza di Malaysia. Sebenarnya perjalanan untuk menjadi negara demokrasi yang normal itu sendiri masih jauh apabila Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet UMNO dan semua parti kumpulan Barisan Nasional masih kelihatan tidak bersedia untuk memberikan komitmen bagi peralihan kuasa yang aman, sekiranya itulah keputusan dari peti undi. Peti Mo, sikit celah. Ya. Terima kasih. Saya tanya, Ibu Timo ingat tak selepas pilihan raya 2008 yang mana Kerajaan Selangor diambil alih oleh Pakatan Rakyat, kita dapat peralihan yang amat berkeceramuk, di mana semua fail-fail dan kunci-kunci berita pejabat semua telah dibuang dan tidak di handover dengan cara yang betul. Apa pandangan Ibu Timo? Itu akan berlaku apabila kita take over Putrajaya in PRU13. Terima kasih. Kita ada budaya di mana semua parti-parti yang boleh menerima keputusan pengundi-pengundi supaya satu peralihan kuasa boleh berlaku tanpa fail-fail hilang atau dimusnahkan. Saya harap ini akan berlaku apabila Putrajaya ada tukar kuasa. Yang berhormat dah boleh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh menegurkan lagi dalam menyatakan secara umum komitmennya untuk menerima dan memastikan peralihan kuasa persekutuan dengan aman, sekiranya itulah keputusan pengundi, atau beliau lebih rela membuktikan kebenaran dakwaan bahawa beliau adalah satu false demokrat yang mengadakan pilihan raya tetapi tiada niat melepaskan kuasa. Tuan-tuan Ketua, Yang Amat Berhormat mengelakkan dengan bangga dirinya sebagai bapa transformasi, disebabkan oleh berbagai inisiatif transformasi yang telah beliau lancarkan semenjak
mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada 2009. Beliau benar-benar telah mentransformasikan pembendaharaan kata di Malaysia dengan memperkenalkan akronim-akronim seperti ETP, GTP, NTRA, NKEA, SRI, NEM, BRIM, KRIM dan lain-lain. Perunding mahal yang memikirkan istilah-istilah ini tentu sekali menerima keuntungan daripada inisiatif-inisiatif transformasi itu, tetapi kesannya ke atas rakyat biasa tidak begitu ketara. Di saat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih bernada positif dengan inisiatif-inisiatif transformasi beliau, belanjawan beliau menyatakan sebaliknya. Peruntukan belanjawan untuk inisiatif-inisiatif berkaitan ETP dan GTP telah berkurangan semenjak 2 tahun lalu daripada setinggi 15 bilion ringgit pada 2011